Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang seterusnya ni, saya akan terangkan bagaimana untuk kita entry menggunakan Golden version 4 ini, Ultimate Advanced Edition. Okey, menggunakan kaedah yang pertama. Okey, kaedah pertama ini kita panggil dengan kaedah A. Okey. Plan A ini ataupun kaedah A ini kita hanya boleh gunakan pada time frame M15 dan M5 minit sahaja. Okey, ingat dengar sekali lagi saya cakap. Untuk plan A ini hanya boleh digunakan pada time frame M15 dan M5 minit sahaja. Okey. So, kita pergi dulu pada cara bagaimana untuk kita mengambil position ataupun entry sell pada time frame M15. Okey. Pertama sekali, kita ada 5 syarat. Okey, anda boleh juga rujuk kepada buku atau nota ringkasan yang telah saya bagi bersama ke dalam set yang telah anda dapatkan, iaitu Golden Line version 4 Ultimate Advanced Edition. Okey, nota itu sama dan relate dengan video yang saya terangkan lah. Pergi ke bahagian M15 iaitu plan A dahulu. Okey. Untuk entry plan A ini kita ada 5 syarat. Okey, kita ada 5 syarat. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu asas Golden Line ni. Okey, asas Golden Line ini kita ada 3 zon. Okey, 3 zon. Pertama, kawasan merah. Kawasan merah ini adalah kawasan sell ataupun saya panggil zon merah. Okey. Kedua, kita ada kawasan biru. Okey. Kawasan buy. Saya panggil zon biru lah. Okey. Dan seterusnya kita ada kawasan sideway. Sideway yang di tengah ni, yang hitam ni. Okey. Yang hitam ni kita panggil sideway. Sideway tu apa? Sideway tu maksudnya market tengah berehat lah. So kita sebagai trader Golden Line tidak akan ambil apa-apa keputusan ketika market berada dalam zon sideway. Kita hanya akan action ataupun bertindak apabila price masuk di dalam kawasan merah ataupun price masuk di dalam kawasan biru. Okey. Settle tentang zone. Okey. Seterusnya kita pergi ke macam mana kita nak sell. Okey, sebelum tu macam mana kalau price pecah di atas ini? Okey. Kalau price pecah di atas ini, itu kita panggil extreme sell lah. So kalau pecah di bawah kita panggil extreme buy. So maknanya kalau pecah di bawah lagi bagus untuk buy, kalau pecah di atas lagi bagus untuk sell. Tapi jarang berlaku lah. Maknanya kalau berlaku, itu adalah peluang terbaik untuk kita masuk order dengan happy lah maksudnya. Mungkin kita boleh lebihkan lot sikit ke kat situ. Okey. Okey. First kita pergi pada entry dulu. Okey, nombor 1. Pertama sekali kita akan tunggu. Ni kita pergi ke zone sell dulu kita pergi ke macam mana nak sell dulu. Okey. Nombor 1 kita akan tunggu price masuk dalam kawasan merah. Okey. Nampak dia dah masuk dalam kawasan merah sikit-sikit perlahan-lahan. Okey. Kemudian price atau candlestick juga perlu sentuh moving average berwarna biru yang ini. Ni moving average. Okey. So selepas price masuk dalam zon merah, dia juga perlu sentuh moving average yang berwarna biru. So dia perlu sentuh. Okey. So dia sentuh ke, dia nak breakout ke, tak ada masalah. Tetapi dalam perjalanan dia masuk dalam zon merah itu, dia perlu sentuh MA biru. Okey. Itu syarat yang kedua. Pertama, candle masuk zon merah. Kedua, candle sentuh moving average berwarna biru ini. Dan yang ketiga, kita akan tunggu sehingga dot kuning keluar di dalam kawasan sell. Okey. Ni syarat yang ketiga. Okey.
Yang keempat seterusnya, apabila dot kuning ini keluar, kita perlu perhatikan dan lihat pada moving average yang berwarna purple ini, sama ada dia berada di bawah MA biru ataupun dia berada di atas MA biru. Okey. So sekarang ini kita nampak MA purple ini masih di bawah MA biru. Okey, so boleh, sebab MA purple ni dia ada dua situasi. Pertama, dia berada di bawah MA biru. Kedua, dia berada di atas MA berwarna biru. Okey. Kita nak sell apabila kita boleh sell sekiranya MA purple itu berada di bawah MA biru. Okey. So ini MA biru, moving average yang berwarna biru, yang ini moving average berwarna purple. So moving average ni berada di bawah MA berwarna biru. Seterusnya yang terakhir, kita kena perhatikan trend bar yang bawah ini masih lagi berwarna merah. Yang bawah ini masih lagi berwarna merah. Okey, jadi sekarang ini kita ada 5 syarat. Okey, so maknanya cukup syarat itu, pada dot ini bolehlah kita tekan position entry sell. Entry apa? Sell. Okey. 5 syarat tadi, kita ulang semula. Pertama, candlestick sentuh zon merah 1. Nombor 2, candlestick sentuh moving average berwarna biru 2. Ketiga, keluar dot kuning dalam zon sell. Ketiga. Keempat, MA purple masih berada di bawah MA berwarna biru. Dan yang kelima, yang terakhir, trend bar masih lagi berwarna merah. Jadi candle yang keluar dot kuning ini kita boleh tekan position sell. Position apa? Sell. Okey. Maknanya kita akan sell di sini. Okey, saya letakkan satu garisan. So ini adalah garisan untuk kita tekan sell di sini. Okey. Kemudian selepas kita sell, perkara pertama yang sekali yang kita kena buat adalah meletakkan stop loss. Okey. Macam mana kita nak letakkan stop loss ni? Okay. Selepas kita entry pada dot kuning ini, okay, kita akan nampak satu arrow yang berwarna merah. Okay, nampak yang ini? Okay. So, arrow berwarna merah ini akan ada juga akan ada juga harga yang tertinggi sebelumnya, iaitu yang di sini. Okay. So, maknanya sebelum dot kuning ini akan ada dua perkara. Pertama, arrow merah. Kedua, harga yang tertinggi, iaitu candlestick yang tertinggi lah di sini. Okey. Jadi kita akan tengok sama ada arrow merah atau harga tertinggi itu yang mana lebih tinggi. Okey. So kalau dalam situasi sekarang ini kita nampak candle ataupun arrow merah. So sekarang ini kita nampak anak panah berwarna merah ini yang paling tinggi. Jadi kita punya stop loss kita letakkan di atas ekor anak panah. Okey. So ini adalah kita punya stop loss. 1.1124.0. Entry kita 1.11152. Okey. Maknanya stop loss adalah di antara price yang paling tinggi sebelum dot ataupun arrow merah. Antara price dengan arrow merah mana yang lebih tinggi, jadi stop loss kita akan letak atas daripada arrow ataupun harga tersebut. Okey, so sekarang ini situasi ini kita nampak arrow yang lebih tinggi. Jadi kita letakkan stop loss tu di atas anak panah berwarna merah. Okey. Dan untuk stop loss selesai. Kemudian kita akan tunggu market untuk running. Okey. So dalam keadaan dua perkara. Pertama, kita letakkan take profit as kita punya profit lah. Okey. Pertama, profit pula kita akan letak di garisan kuning yang pertama di zon biru. Di sini. Okey. Ini garisan kuning yang pertama di zon biru. Okey. Di zon biru. Okey, di sini. So, kita akan letak di sini dan ini adalah kita punya take profit. 1.1091915. So, ini adalah kita punya take profit. Okey. Seterusnya untuk manual close pula kita akan tunggu sehingga dot biru keluar di dalam kawasan biru. Okey, maknanya apabila market running macam ni, okey, sekiranya ada dot biru keluar di sideway ini, kita akan hold lagi. Kita hold lagi kalau dia keluar dot biru.
Tetapi macam sekarang ini dia tak keluar langsung. Jadi kalau tak keluar langsung, kita tak payah close lah. Kita boleh hold. Hold sampai mana? Sampai dot biru keluar dalam kawasan biru. Baru kita close kita punya position sell yang tadi. Okey. Jadi take profit di sini dan kita punya close profit secara manual. Manual tu maksudnya kita biar dia running dan kita akan close apabila dot biru ini keluar di dalam kawasan kawasan biru. Okey. So ini adalah cara untuk kita ambil position ataupun entry sell. Okey, kita tengok lagi satu contoh di GBP USD ni. Okey. Okey, perkara yang sama dia buat juga. Okey, syariat pertama, candle masuk di kawasan merah, satu. Yang kedua, candle sentuh moving average berwarna biru, dua. Nombor tiga, keluar dot kuning dalam zone sell, tiga. Okey. Yang keempat, MA purple atau moving average berwarna purple ini masih di bawah moving average yang berwarna biru. So, itu yang keempat. Yang kelima, trend bar masih lagi berwarna merah. Okey. Jadi, kita akan entry sell di sini. Di sini adalah tempat kita sell. Okey. Stop loss kita di atas arrow merah atau candle tertinggi. Okey. So, sekarang ini arrow dengan candle lebih kurang sama. So, kita letak di sini kita punya stop loss. Dan take profit kita akan letakkan di garisan kuning yang pertama. Dan seterusnya manual close kita akan tunggu sehingga dot biru keluar dalam kawasan biru. Baru kita close. So kalau kata dot biru tak keluar lagi, kita boleh hold lah. Hold. So dah keluar, tutup. Apa pun keadaan dan akan terjadi selepas itu, kita tutup dulu dekat sini. Sebab entry 15 adalah sifatnya intraday. So intraday maksudnya dalam masa 24 jam. Kadang-kadang kita entry pagi, kita akan close petang. Entry petang, close malam. Entry malam kadang-kadang boleh jadi malam tu juga kita akan close dengan profit. Okey, ini adalah cara untuk kita sell menggunakan time frame M15. Okey. Caranya sama juga kalau kita nak trade dekat time frame 5 minit. Okey, kita boleh guna cara yang sama macam ni. Tetapi 5 minit kita kena gunakan template yang berbeza, iaitu klik 5 minit, right click, template, kita akan pilih golden line version 4 M5. So sebab dekat sini setting ni ada sedikit berbeza, setting indicator. Tetapi cara entry adalah tetap sama macam kaedah yang saya terangkan pada M15. Cuma tukar dia punya template sahaja. So kalau 5 minit ini dia akan jadi sedikit apa kita panggil scalping lah. Okey. Okey, sekarang ni kita sambung pula untuk position buy. Okey, kalau ikutkan untuk buy, kita cuma terbalik sahaja daripada position sell yang dah kita belajar tadi lah. Okey, tapi tak apa, kita tengok juga macam mana. Okey, so kalau kita nak buy, price perlu masuk dalam kawasan biru. Jadi di kawasan biru ni lah kita akan buat keputusan sama ada untuk buy ataupun tidak. So maknanya tidak ada apa-apa keputusan sell di sinilah. Sebab zone ini hanyalah zone untuk kita buy sahaja. Okey. So kita lihat balik cara untuk kita buy. First, okey, nombor satu, candlestick ataupun price perlu masuk di kawasan biru. Okey, satu. Kedua, candlestick juga perlu sentuh moving average yang berwarna biru. So sama, tadi bila sell moving average biru ni biasanya dia akan berada di atas candle-candle yang ada lah. So sekarang ini dia akan berada di bawah. So maknanya CS juga perlu sentuh moving average yang berwarna biru. Okey. Seterusnya nombor 3. Okey, keluar dot biru dalam kawasan buy. So maknanya tak kisahlah dia keluar dalam kawasan biru ataupun di dalam extreme buy di bawah lah, tak kisah. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, MA purple masih di atas MA biru yang ini.
MA purple ini mesti di atas MA biru. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, trend bar masih berwarna. Okey, jadi buy sama sahaja dengan sell tadi, cuma keadaan zone dan warna yang berbeza lah. So maknanya dalam keadaan kita nak buy, kita perlu tunggu candlestick masuk di dalam kawasan biru, sentuh moving average berwarna biru, keluar dot biru dalam zon biru, purple masih di atas biru dan trend bar masih lagi berwarna biru. Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Okey. Apa beza buy yang ini dengan yang tadi? Okey, di gold tadi. Okey, bezanya ialah tadi dia sentuh MA dan dia naik. Okey, yang di sini dia sentuh dan dia breakout. Okey, so tak kisahlah sama ada dia sentuh MA biru ataupun dia breakout, tetapi apabila dot biru ini keluar, purple masih berada di atas biru. MA purple masih lagi berada di atas biru dan trend bar masih lagi berwarna biru. Jadi SOP-nya adalah, syaratnya adalah pertama, CS masuk di kawasan biru, 1, CS sentuh MA biru, 2, keluar dot biru dalam zon biru, 3, MA purple masih di atas MA biru, 4, keluar dot biru dan trend bar masih lagi berwarna biru. Okey. Jadi kita akan ambil position buy. Okey, macam tadi juga buy sama. Okey. Tapi yang tadi tu lupa saya nak terangkan tentang stop loss, iaitu apabila kita buy, kita akan lihat sebelum dot biru akan ada anak panah berwarna biru dan juga akan adanya lower. Okey. So di antara candle yang paling rendah iaitu yang ini dan juga arrow biru, mana yang lebih rendah? So arrow biru lagi rendah kan? Okey. So kita ambil line dan kita letakkan di sini sebagai satu stop loss. Maknanya tuan nak letak apa? Kita nak letak kita punya stop loss ni, nak modify order kita di laptop ataupun di phone, tak ada masalah lah, sama saja. Yang penting stop loss ni wajib kita letak. So di bawah arrow biru ni, ini kita punya stop loss lah, sebab di antara arrow biru dan juga candle paling rendah adalah arrow tu sendiri. So stop loss kita dekat bawah arrow berwarna biru. Okey. Seterusnya yang tadi itu, okey, ni arrow biru ni. So kita akan tengok sebelum dot biru akan ada arrow biru dan juga price yang terendah. So dalam situasi ini arrow juga yang lagi rendah, jadi stop loss kita di bawah arrow berwarna biru. Okey. So stop lossnya di sini. Okey. Seterusnya kita akan buat take profit pada garisan golden yang pertama di zon merah. Ini adalah kita punya take profit. Take profit tu maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena key in lah dekat order yang kita dah buat tu. Okey. Kemudian kalau dia dah kena take profit, so auto close lah. So kalau nak tunggu dia maksimum, okey. Kalau saya dan kebanyakan trader akan tunggu sampai dot kuning keluar. Maknanya kita buy pada dot biru, kita akan tunggu sehingga dot kuning keluar dalam kawasan merah. So di sini baru kita akan tutup kita punya order yang buy tadi. Okey. Sama juga di sini, okey. Maknanya take profit kita di sini selepas kita buy, dan maksimum untuk kita close adalah tunggu sehingga dot kuning keluar dalam kawasan merah. Yang di sini baru kita akan close kita punya order buy yang tadi. So yang ini di sini baru kita akan close order kita yang buy tadi. Maknanya kita buy, kita tunggu, kita hold, kita tunggu dan sampai dot kuning ini keluar, so kita akan close. So ini adalah the maximum untuk kita hold kita punya position atau entry buy yang tadi. Okey. Seterusnya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Okey. Maknanya sekarang ini adalah cara entry menggunakan time frame M15 minit dan M5 yang kita panggil plan A. Jadi kalau nak pergi time frame 5 minit, kita load template yang ini,
yang M5, dan kita guna SOP yang sama ataupun syarat yang sama macam di 15 minit yang tadi. Sebab di 5 minit ini kita punya setting sahaja yang bertukar, iaitu trend bar. Yang lain-lain tu sama saja. So maknanya kalau nak main 5 minit, nak main scalping, kita gunakan template 5 minit. So kita akan gunakan samalah caranya untuk kita ambil position buy ataupun sell. Contoh di sini, okey. Candle masuk kawasan biru, candle sentuh moving average berwarna biru, keluar dot biru, purple moving average purple masih di atas moving average biru, dan trend bar masih berwarna biru. So kita akan buy di sini, tunggu sehingga dot kuning keluar, so baru kita close. So kalau 5 minit ni dia akan jadi scalping lah. Kalau 15 minit tadi dia akan jadi intraday. Okey. So boleh rujuk juga kepada nota ringkas yang dah saya sediakan sekali dengan set yang telah tuan dapatkan. Tuan-tuan dan puan-puan dapatkan di Golden Line version 4 Ultimate Advanced Edition ni kali ni. Okey, so kalau terlupa boleh rujuk nota ataupun boleh juga refer semula video yang telah saya sediakan ini untuk tujuan pembelajaran dan review semula. Okey. Itu saja untuk teknik pada time frame 15 minit dan 5 minit plan A. Kita jumpa pada video seterusnya untuk kita belajar pula plan B tu macam mana. Okey, sekian.